TVET ialah singkatan perkataan dari bahasa Inggeris iaitu Technical and Vocational Education Training atau dalam bahasa Melayu pula bermaksud pendidikan dan latihan teknikal dan vocational yang diperkenalkan di Tanah Melayu sejak tahun 1905. Ianya terbahagi kepada dua bentuk iaitu pendidikan dan pelatihan formal dan non-formal atau yang kedua ialah pelatih prapekerjaan. Pendidikan TVET secara normal dijalankan di sekolah menengah dan dalam bentuk non-formal pula dilaksanakan oleh masyarakat atau industri untuk melatih keterampilan dalam bidang keteknikan, mendidik dan sebagainya. TVET menyasarkan golongan belia iaitu pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia ataupun SPM dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 terutamanya pelajar yang kurang kecenderungan dalam akademik untuk menyertai program yang ditawarkan oleh TVET sama ada di peringkat sijil atau diploma dalam program TVET yang berkemahiran tinggi. Remaja di luar sistem pendidikan turut berpeluang untuk menyertai program yang ditawarkan oleh TVET melalui program khas sijil dan sistem latihan Dual National iaitu SLTN. Seterusnya, mari kita lihat apakah matlamat penubuhan TVET. Saya Syazlin Syafina binti Mat Samri, pemegang nombor kad matrik di 2020-109-4308 akan menerangkan kepada anda semua apakah itu matlamat pendidikan teknik dan juga vocational atau lebih dikenali sebagai TVET. Baiklah, terdapat 3 matlamat penubuhan pendidikan teknik dan juga vocational ini atau TVET. Yang pertama ialah membuka lebih banyak peluang pekerjaan. TVET merupakan bidang kemahiran yang banyak memberi peluang pekerjaan berbanding bidang akademik. Hal ini dapat mengurangkan jumlah pengangguran di Malaysia. Malah, TVET juga membantu meningkatkan pekerjaan belia dan meningkatkan taraf isi rumah berpendapatan rendah kepada yang lebih baik dan semakin maju. Matlamat yang kedua ialah melahirkan tenaga kerja mahir di Malaysia menjelang 2030. Kerajaan berhasrat untuk meningkatkan bilangan tenaga mahir dengan membuka peluang kepada penyertaan anak muda untuk melibatkan diri dalam pendidikan TVET ini. Fokus bidang TVET juga menghasilkan modal insan yang berkemahiran bertaraf dunia yang diperlukan oleh Malaysia untuk mencapai status negara maju. Akhir sekali ialah memberi peluang kepada anak muda yang kurang cenderung ke arah akademik. TVET adalah salah satu platform yang disediakan oleh kerajaan untuk memastikan golongan yang tidak berminat untuk belajar ini menunjukkan bakat mereka melalui bidang kemahiran. Malah untuk mengekalkan ekonomi di Malaysia, penting untuk negara kita memiliki kemahiran yang besar dalam bidang teknikal. Saya Edwina Munira binti Edwi, pemegang nombor matrik di 2020-96822. Baiklah, hari ini saya akan membincangkan tentang isu-isu TVET. TVET merupakan pendidikan latihan teknikal dan vocational yang ditubuhkan bagi menghasilkan graduan yang berinovatif, berkemahiran dan juga kreatif. TVET menawarkan pelbagai jenis kursus bagi graduan yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang kemahiran seusia 16 tahun berdasarkan kepada kelayakan dan program yang dipilih. Antara isu-isu TVET adalah berlakunya pertindahan latihan TVET. Isu ini berlaku kerana negara kita iaitu Malaysia masih berhadapan dengan masalah kekurangan sumber teknologi untuk kemahiran latihan pelajar TVET. Oleh itu, usaha semua pihak amatlah diharapkan agar dapat mencapai, memperkasa dan menaik taraf pendidikan TVET di Malaysia. Isu lainnya adalah wujudnya pengangguran dalam kalangan pelajar TVET. Seperti di pengajian lainnya juga, pelajar yang menyambung pelajaran di kolej vocational tidak menjamin pekerjaan kepada mereka setelah tamat pengajian. Pelajar kelulusan TVET kurang mendapat tempat dalam sektor pekerjaan kerana graduan dari universiti yang menyediakan peringkat diploma, ijazah dan sebagainya lebih mendapat tempat dalam industri pekerjaan. Akhir sekali adalah pengiktirafan peringkat sijil pelajar-pelajar TVET. Pengiktirafan program Sijil Kemahiran Malaysia iaitu SKM menyebabkan pelajar-pelajar TVET tidak mendapat pengiktirafan seperti pelajar-pelajar lainnya. Hal ini kerana TVET merupakan peringkat yang lebih rendah berbanding dengan peringkat pengajian-pengajian lain.
Saya Syamimi binti Abdul Kasim dan saya akan menghuraikan cara memperkasakan pendidikan teknik dan vokasional TVET. Cara yang pertama boleh dilakukan dengan memantapkan sistem pendidikan teknik dan vokasional. Para guru dan pendidik perlulah meningkatkan lagi kemahiran mereka. Pendekatan yang diamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan di dalam sistem penyampaian pendidikan vokasional perlu diubah suai agar selari dengan kehendak organisasi dan perkhidmatan di Malaysia. Kursus-kursus perguruan juga perlu ditambah baik agar kaedah mengajar menjadi lebih berkesan dan efisien. Cara yang kedua adalah dengan memperkukuhkan kurikulum pendidikan teknik dan vokasional. Kurikulum pendidikan teknik dan vokasional haruslah mampu untuk menghubungjalinkan elemen ICT, inovasi dan kreativiti. Elemen ini dapat memastikan pelajar lepasan pendidikan teknik dan vokasional mampu untuk berdaya saing dan tidak tercicir apabila mereka memasuki bidang pekerjaan, terutamanya apabila terlibat secara langsung dengan pengurusan sesebuah organisasi. Cara yang ketiga adalah dengan mengadakan hubungan kerjasama antarabangsa. Perkara ini boleh dilakukan dengan menjalinkan hubungan dengan sekolah cemerlang di luar negara melalui aktiviti seperti pertukaran pelajar, pertukaran tenaga pengajar, perkongsian pintar dan perkongsian berkembar. Selain itu, usaha kerajaan membandingkan sistem pendidikan teknik dan vokasional yang dijalankan di dalam negara dengan negara lain juga akan menjadikan sistem pendidikan teknik dan vokasional lebih berdaya saing. Usaha ini pasti akan dapat memantapkan sistem pendidikan teknik dan vokasional yang sedia ada. TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Ia bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang yang tertentu. Skop TVET adalah berdasarkan standard pekerjaan yang diiktiraf dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri. Dapatlah dilihat bahawa TVET mempunyai hala tuju yang jelas dalam melahirkan individu yang mampu menjana pendapatan ekonomi di era yang penuh cabaran ini, iaitu TVET mampu memperbaiki taraf hidup dan masyarakat, mampu meningkatkan kualiti pendidikan, terusnya menjadi media motivasi kepada pelajar yang kurang dalam akademik untuk meneruskan pendidikan. Dan yang terakhir, TVET mempunyai potensi yang besar untuk kerjaya masa hadapan. Maka masyarakat perlulah membuka mata bahawa pendidikan TVET mempunyai masa depan yang cerah kerana graduan TVET telah mendapatkan latihan yang mantap di institusi. Nama saya Nur Aisha Safia binti Muhammad Sapawi, pemegang kad matrik T202096819. Dalam video ini, saya akan merungkai mengenai perkembangan pendidikan teknik dan vokasional ataupun TVET yang berlaku di Malaysia. Terdapat dua perkembangan pendidikan TVET yang dapat kita lihat, iaitu TVET mampu membangunkan tenaga pengajar yang berkesan. Hal ini demikian kerana tenaga pengajar dari TVET ini mempunyai kebolehan dari segi industri ataupun mana-mana sektor yang melibatkan kemahiran. Oleh itu, tenaga pengajar TVET ini mampu mengikut pembaharuan ataupun perubahan-perubahan yang bakal berlaku bagi sektor perindustrian ataupun sektor lain selain daripada kurikulum. Malah, pada masa yang sama, ia akan membantu tingkatkan ekonomi di Malaysia kerana lahirkan tenaga kerja mahir yang berkualiti tinggi. Perkembangan seterusnya dapat kita lihat melalui pendidikan TVET ini ialah dari segi kemahiran literasi alaf digital. Penguasaan ataupun penggunaan teknologi dalam era globalisasi ini sangat penting bagi melahirkan individu yang berjaya, bukan sahaja dari segi kurikulum, malah kecekapan dalam penggunaan komputer, internet maupun alat perkekasan elektronik yang lain. Selaras dengan salah satu teras strategik yang terkandung dalam RMK10, iaitu membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. Oleh itu, pendidikan TVET ini telah meningkatkan kemahiran ke arah melahirkan model insan yang berintegrasi tinggi. Kesimpulannya, pendidikan teknik dan vokasional telah menjadi sebahagian daripada keseluruhan sistem pendidikan di Malaysia. Namun, masyarakat masih menganggap graduan TVET kurang berkelayakan untuk mendapat pekerjaan.
Malah, pengiktirafan sijil pelajar Tibet masih dipersoal. Pelajar Tibet juga dipandang rendah oleh masyarakat dengan mengatakan mereka terdiri daripada pelajar yang lemah dari segi akademik. Tibet turut menghadapi masalah kekurangan teknologi yang canggih dan bilangan pengangguran yang tinggi dalam kalangan pelajar Tibet telah memburukkan lagi nama Tibet. Oleh itu, pihak kerajaan memainkan peranan penting untuk mempromosikan pendidikan Tibet. Tujuan dan matlamat Tibet harus menjadi topik utama agar masyarakat menyadari akan kepentingan Tibet.